Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Anda bersama saya Hafiz Rosli bersama rakan setugas Hafizia Azaman dalam Awani Pagi segmen Realiti Rakyat, dan di mana segmen Realiti Rakyat memberikan tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan mereka akibat COVID-19 untuk rakyat. Anda boleh menghubungi Esro Awani untuk kepimpinan. Esro Awani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan realiti di kawasan anda. Dan ekonomi juga penting, oleh itu dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar, ini platform untuk anda suarakan isu dan inovasi yang diperlukan. Setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani dan segmen Realiti Rakyat hari ini bermula sekarang. Pelbagai usaha dijalankan kerajaan dalam memastikan rakyat berada dalam keadaan selamat ketika COVID-19 ini dan usaha untuk memutuskan rantaian COVID-19. Situasi ketika ini menuntut kita untuk bergerak ke hadapan, memanfaatkan peluang untuk menghasilkan produk berteraskan inovasi dan teknologi. Sebagai contoh, aplikasi MySejahtera yang dibangunkan kerajaan Malaysia membantu dalam pengawasan penularan wabak COVID-19 dalam negara dengan membolehkan pengguna melaksanakan penilaian kesihatan kendiri sejak diperkenalkan April lalu. Dan aplikasi ini juga berfungsi untuk membantu pengguna mendapatkan bantuan kesihatan dan tindakan yang perlu diambil sekiranya dijangkiti COVID-19. Dan selain mengenal pasti hospital dan klinik terdekat untuk membuat pemeriksaan dan rawatan, itu adalah antara kelebihan dan fungsi aplikasi ini. Namun sehingga kini, bagaimanakah aplikasi ini dilihat membantu kerajaan dalam memutuskan rantaian COVID-19? Bagaimana pula sambutan dari rakyat mengenai aplikasi ini dan apakah teknologi ini mampu memudahkan kerajaan untuk menjalankan aktiviti pengesanan kontak rapat? Dan semua persoalan ini kita akan bincangkan bersama tetamu kita hari ini, iaitu Engineer Mat Shah Nuri Mat Zain, Ketua Eksekutif Agensi Keselamatan Cyber Negara NACSA. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Tuan. Kepada mereka yang sedang menonton Realiti Rakyat pada ketika ini, kepada mereka yang kita tahu kerajaan telah pun memberikan inisiatif RM50 e-wallet, dan kalau nak tahu bagaimana aplikasi ini dapat membantu, kerana ia perlu menggunakan aplikasi ini, anda kena tonton, lihat bagaimana aplikasi ini digunakan dalam memastikan bahawa RM50 e-wallet yang diberikan kerajaan kepada rakyat dapat kita gunakan. Itu adalah akan perkara-perkara yang kami bincangkan sebentar lagi. Okey, baiklah. Kita nak pergi kepada perkara pertama lah kan. Saya nak lihat sejak daripada aplikasi ini dilancarkan, bagaimana dengan statistik penggunaan aplikasi MySejahtera ini setakat ini? Okay, terima kasih. Semenjak dilancarkan pada bulan April yang lepas sehingga pagi ini, jumlah pengguna yang telah berdaftar dengan MySejahtera adalah seramai 4.9 juta dan sebanyak 180,000 premis telah menggunakan MySejahtera check-in untuk pelawat mendaftar bila masuk premis tersebut. Macam Masya, kalau kita lihat, adakah aplikasi MySejahtera ini berasaskan aplikasi lain yang serupa dengan negara-negara lain? Dan kalau kita tengok seperti di Korea Selatan merupakan antara negara yang terawal menginovasikan ataupun menghasilkan satu aplikasi untuk menjejak kontak rapat dan sebagainya, dan juga untuk tujuan saringan dan juga tujuan bagi tujuan rakyatnya, menyenangkan, memudahkan rakyatnya dan juga memudahkan pihak kesihatan di sana mengenal pasti dari kontak rapat dan sebagainya. Adakah ia serupa dengan seperti negara-negara lain? Mungkin dapat diperincikan. Okey, biar saya mulakan dengan bagaimana MySejahtera ini dibangunkan. Mula-mula ia dibangunkan ini, idea nak membangunkan aplikasi ini adalah bila pihak KKM datang berbincang untuk menggunakan teknologi bagi membantu mereka mengenal pasti orang ramai yang ada risiko COVID. Jadi kerana pada masa itu ramai orang ramai yang datang ke klinik dan hospital untuk membuat pemeriksaan. Melalui aplikasi ini, orang ramai tidak perlu pergi ke hospital dan klinik. Pada permulaannya boleh dinilai melalui penggunaan aplikasi ini. Jadi ini dapat mengurangkan beban kerajaan untuk menyediakan kaki tangan pegawai perubatan yang ramai untuk memeriksa orang ramai. Jadi kalau ada juga negara-negara lain yang membangunkan aplikasi yang serupa, tapi kita buat ini berdasarkan keperluan kita sendiri, berdasarkan keperluan pihak Kementerian Kesihatan.
Encik Masya, saya ada ramai yang bertanyakan kita sebenarnya bukan saja mempunyai aplikasi MySejahtera tetapi juga aplikasi seperti Selangkah, MyTrace, kemudian kita ada Gerak Malaysia dan sebagainya. Adakah aplikasi-aplikasi ini dibangunkan menggunakan konsep yang sama ataupun sebenarnya setiap aplikasi itu berbeza dan mempunyai ciri-ciri yang berlainan? Okey. Saya cuba sentuh satu-satu. Gerak Malaysia, Gerak Malaysia dan MyTrace dibangunkan bersama dengan MySejahtera. Gerak Malaysia bertujuan dibangunkan dulu untuk memantau pergerakan semasa PKP awal dulu daripada nak merentas negeri. Masa itu dibangunkan untuk memantau pergerakan. Manakala MyTrace adalah satu aplikasi yang dibangunkan bersama untuk melaksanakan contact tracing menggunakan teknologi Bluetooth. Jadi manakala MySejahtera ini dia punya skop adalah lebih luas. Pertama dibangunkan untuk menilai tahap kesihatan melalui orang ramai membuat penilaian secara sendiri. Dan dengan ini pihak kerajaan dapat melaksanakan tindakan dengan lebih cepat. Jika pihak kerajaan tengok bahawa pengguna ini ada risiko, pihak KKM akan terus menelefon dan membuat penilaian secara individu lah. Cik Masya, mengenai dari segi untuk kita memeriksa dari segi mungkin apa agaknya perincian dalam MySejahtera itu, dan kalau kita nak lihat siapa agaknya yang ada akses semua data aplikasi MySejahtera ni, adakah KKM ataupun agensi kerajaan yang lain, dan bagaimana maklumat dalam aplikasi ini dapat membantu kerajaan untuk menangani penularan wabak COVID-19 ini? Okey, MySejahtera tadi dibangunkan pada awalnya untuk menilai tahap kesihatan orang ramai. Kemudian bila kita dah ke fasa PKPB dan PKPP, di mana pergerakan itu dibenarkan, jadi MySejahtera ini dikembangkan dengan menambah modul MySejahtera Check-in. Jadi orang ramai digalakkan untuk memuat turun MySejahtera Check-in ini untuk digunakan di premis. Jadi bila dia pergi bergerak ke premis mana-mana, bila ada cetusan COVID nanti dapat dibuat tracing, contact tracing yang pengguna-pengguna terdekat. Jadi sejak daripada dilancarkan sehinggalah sekarang MySejahtera ada terdapat macam pengesanan kes positif COVID-19 melalui aplikasi ini tak? Bagaimana kita melihat kepada effectiveness-nya pula? Okey, terima kasih pada soalan tersebut. Semenjak April, pada awal-awal April, pada mula-mula penggunaan aplikasi MySejahtera ini, aplikasi ini telah mengenal pasti lebih 200 pengguna yang positif COVID. Tapi kebelakangan ini kita dah kurang mengesanlah sebab saya rasa penyebaran itu dah kurang. Tapi pada awal dulu, pada awal April dan akhir April, kita dapat mengenal pasti lebih 200 pengguna yang positif. Kira masa tengah hangat COVID-19 melanda masa April lalu, kita baru laksana PKP 18 Mac. April tu kita dah boleh detect melalui apps ni. So dalam arti kata lain, negara kita tidak ketinggalan daripada seperti negara-negara jiran Singapura dan juga Korea Selatan dalam pembangunan aplikasi inilah kan. Betul. Okey. Baik, Cik, kalau kita lihat kepada aplikasi MySejahtera ni, kedua ataupun dua golongan sasar yang mesti mendownload ataupun membuat turun aplikasi ini. Pertama adalah rakyat Malaysia, kerana kita boleh memberikan dari segi kita boleh membuat saringan kendiri kita, itu yang pertama. Dan kedua adalah dari segi pihak KKM sendiri untuk mendapatkan data dan juga untuk mengesan mungkin kontak rapat dan sebagainya. Kedua-dua individu ini bagaimana agaknya mereka boleh memuat turun aplikasi ini, dan kalau kita lihat apakah antara data-data yang akan diminta melalui aplikasi ini apabila mereka memuat turun dan mereka mendaftar, apa antara data-data yang diperlukan untuk kita kongsikan kepada dalam aplikasi ini? Okey. Semasa pendaftaran, selepas memuat turun aplikasi ini, pengguna perlu mendaftar. Untuk mendaftar diperlukan memasukkan data nama, nombor IC, alamat dan nombor telefon. Dan lepas berdaftar, dia perlu menjawab soalan-soalan asas tentang kesihatan.
Itu saja data-data yang diperlukan. Dan di samping itu, aplikasi ini juga membenarkan pengguna mendaftar orang-orang di bawah tanggungannya yang tiada telefon, juga dibenarkan. So dan data-data ini disimpan di KKM, bukan di MKN pun, hanya di Kementerian Kesihatan. Dan jika ada pengguna-pengguna MySejahtera ini yang ada risiko, pihak KKM akan menyemak dengan pengkalan data sedia ada tentang sejarah penyakit-penyakit tersebut. So jika pengguna tersebut dah ada penyakit-penyakit lain yang menyebabkan risiko kepada COVID ini lebih tinggi. Jadi untuk menjawab soalan tadi, data ini disimpan di pengkalan data KKM sahaja. Dan maklumat yang diperlukan adalah maklumat asas individu tersebut supaya senang untuk pihak KKM menghubungi. Jika tiada telefon, dia akan pergi ke rumah ataupun kediaman individu tersebut. Encik Masya, kalau saya melihat kepada aplikasi ini sejak COVID-19 melanda, banyak sekali negara-negara yang menggunakan aplikasi untuk mengesan kontak rapat dan menggunakan aplikasi ini menyimpan data maklumat dan melibatkan jumlah yang begitu tinggi penggunaannya, seperti aplikasi MySejahtera di Malaysia juga penggunaannya begitu tinggi sekali seperti yang Encik Masya nyatakan sebentar tadi. Tetapi ada juga dalam kalangan kita yang bimbang sekiranya data-data yang mereka berikan, maklumat-maklumat peribadi yang mereka kongsikan melalui aplikasi tersebut terdedah kepada risiko hacking dan sebagainya. Kalau kita lihat semalam pun ada laporan di Kanada yang baru saja melancarkan aplikasi yang lebih kurang sama dengan kita, telah pun mempunyai ransomware. Jadi bagaimana kita nak memastikan bahawa data-data peribadi pengguna dan sebagainya adalah selamat, kerana ketika mana aplikasi ini dibangunkan, ia dibangunkan dengan dalam kadar yang begitu cepat sekali, dan adakah itu meningkatkan risiko terdedah kepada hacking dan sebagainya? Okey, dalam pembangunan aplikasi ini, kita ada pasukan-pasukan tertentu. Satu pasukan pembangunan dan satu pasukan khusus untuk menilai tahap keselamatan. Dan tahap keselamatan ini dinilai secara berterusan. Ujian-ujian untuk keselamatan ini dibuat secara berterusan. Jadi dalam pembangunan aplikasi ini ada satu pasukan daripada mampu yang fokus kepada pembangunan. Agensi saya, Agensi Keselamatan Saiwan Negara, fokus kepada keselamatan. Pihak KKM tengok dari segi penggunaan. Dan data ini disimpan di tempat yang selamat di Kementerian Kesihatan dengan control measures yang berbagai lapisan. Dan kita perhatikan banyak cubaan-cubaan sehingga kini untuk cuba menceroboh aplikasi ini. Dan kita cuba sedaya upaya. Ada cubaan untuk menceroboh, ya. Bagaimana tindak balas daripada tindakan MKN sendiri untuk cover daripada benda itu berlaku? Itu yang saya nyatakan tadi, bahawa kita membuat penilaian dan kawalan secara berterusan. Dan dari segi aspek kawalan data ini juga, data ini kita tidak simpan selamanya. Kita hanya simpan data ini selama 90 hari, kemudian dia akan dihapuskan secara automatik melalui sistem yang telah dibangunkan ini. Tapi kalau kata simpan data dalam 90 hari ini, tapi COVID-19 ni kita kemungkinan besar lama lagi kita nak hadapi, so macam mana? Dia cuma sehari tu, boleh explain lanjut sebab saya kurang faham sikit. Okey, maksud saya data-data yang disimpan 90 hari tadi adalah data-data yang digunakan check-in tadi. Kemana pengguna itu pergi, yang dia kena scan QR code tersebut hanya disimpan selama 90 hari. Tapi data-data asas tadi disimpanlah sehingga bila-bila. Okey, sebab kita kuarantin kan perlu 14 hari untuk tengok gejala dan sebagainya. So 90 hari itu adalah memadai lah kan untuk simpan check-in ke mana kita pergi dan sebagainya. Okey, baiklah, banyak lagi kita nak tahu mengenai MySejahtera. Aplikasi ini adalah sangat-sangat penting sekarang ini. Perlu semua orang, bagi saya 30 juta rakyat Malaysia yang ada sekarang ni, downloadlah aplikasi ini sebab ia sangat penting ketika kita berdepan dengan musuh yang kita tidak nampak sekarang ini. Tapi apapun, kita nak rehat dulu seketika. Selepas ini kita akan kembali macam mana aplikasi MySejahtera ini boleh digunakan untuk RM50 e-wallet. Itu yang anda nantikan, kita tunggu.
Baik, kita masih lagi membincangkan mengenai kepentingan MySejahtera, aplikasi MySejahtera dalam kita ingin mengekang penularan wabak COVID-19, dan bersama kita di studio ketika ini adalah Engineer Mat Shah Nuri. Mat Zin merupakan Ketua Eksekutif Agensi Keselamatan Cyber Negara, Majlis Keselamatan Negara MKN, dan kita nak teruskan kepada perbincangan kita. Dan tadi kita dah banyak berbincangkan mengenai aplikasi MySejahtera, bagaimana ia merupakan satu aplikasi yang penting yang perlu dimuat turun oleh seluruh rakyat Malaysia, begitu juga kegunaannya kepada warga KKM untuk mengenal ataupun untuk memastikan mengetahui bagaimana agaknya kita pergi ke tempat mana, dari segi mereka untuk mendapatkan sejarah perjalanan kita dan juga kontak rapat. Dan kita nak teruskan kepada perbincangan kita. Jika seorang memasuki zon merah ataupun kuning, adakah aplikasi MySejahtera ini akan memberitahu langkah-langkah keselamatan kepada pengguna? Dan kalau kita lihat, kebanyakan negara kita ni ada yang sudah berada pada zon hijau, zon kuning dan juga zon merah. Jadi bagaimana? Mungkin ada inisiatif daripada MySejahtera sendiri untuk memberi peringatan, untuk memberikan informasi bagaimana mereka ataupun langkah-langkah keselamatan yang mereka boleh ambil sekiranya mereka memasuki ke kawasan yang berlainan ini. Okey, salah satu kemudahan yang ada dalam aplikasi MySejahtera ini adalah satu kemudahan yang dipanggil Hotspot Tracker. Di dalam Hotspot Tracker ini, dia dapat mengetahui sama ada kawasan yang kita lalui tersebut adalah kawasan hijau, kuning atau merah, atau kawasan atau tempat yang kita nak pergi melalui aplikasi peta yang ada dalam tersebut, menandakan kawasan tersebut dan mengetahui kawasan itu kawasan merah, kuning ataupun hijau. Jadi kita tak tetapkan langkah-langkah apakah sepatutnya dipraktiskan semasa di tempat tersebut, tapi pengguna perlulah berhati-hati bila berada di kawasan merah dengan memastikan melaksanakan SOP yang ditetapkan. Encik Masya, saya ingin meminta pandangan, tak kisah pandangan mewakili syarikat ataupun pandangan mewakili peribadi sendiri, tetapi Malaysia kita sedang dalam perbincangan awal untuk pembukaan sempadan negara kepada beberapa buah negara seperti Singapura, Brunei, negara-negara yang berada dalam kes COVID-19 yang lebih kurang sama dengan kita, ataupun seperti New Zealand yang telah pun hanya mempunyai kes-kes import saja. Kita dikatakan sedang perbincangan untuk membuka sempadan-sempadan negara kita kepada mereka yang tidak tahulah bagaimana SOP-nya dirangka dan sebagainya, sama ada mereka dalam perkhidmatan penting yang hanya dibenarkan masuk ke negara kita ataupun pelancongan dibenarkan dibuka secara meluas daripada negara-negara ini, negara-negara terpilih. Tapi saya ingin mengambil pandangan daripada Encik Masya sendiri, adakah mereka yang tiba di negara kita ini perlu dan diwajibkan untuk mereka download, muat turun aplikasi-aplikasi yang kita bangunkan dalam usaha kita untuk meminimalkan kes-kes import dan supaya proses mengenal pasti kontak-kontak rapat mereka dapat dilakukan dengan lebih cepat dan juga efisien? Okey. Awalnya kita ada MySejahtera. Kemudian kita ada MySejahtera Check-in. Tapi bagi menangani aspek yang dinyatakan tadi, iaitu untuk mengawal ataupun memantau pengunjung dari luar negara atau rakyat kita yang balik dari luar negara, mereka diwajibkan untuk memuat turun aplikasi MySejahtera. Kenapa? Sebab sekarang ni bila mereka balik, mereka tidak lagi ditempatkan di pusat kuarantin. Mereka boleh balik ke rumah dan buat home quarantine di rumah. Jadi melalui aplikasi MySejahtera ini, pihak Kementerian Kesihatan dapat memantau tahap kesihatan mereka dan juga supaya mereka kuarantin di rumah saja, memantau pergerakan mereka di rumah. Jadi itulah mereka diwajibkan untuk memuat turun aplikasi MySejahtera ini. Cik Mat Shah, kalau kita lihat pada ketika ini, kebanyakan premis mengenakan mereka untuk download ataupun mereka scan segala QR code mereka dan masukkan nama, nombor telefon, itu bagi tujuan untuk mengenal kontak rapat dan sebagainya, untuk tujuan yang seterusnya. Dan kalau kita lihat juga, ada juga yang kedai-kedai ataupun premis yang tidak menggunakan seperti scan QR code, dan juga tidak menggunakan mereka ataupun pengguna ataupun bagi mereka yang ingin memasuki premis itu perlu mendownload dan sebagainya, tapi mereka membuat secara manual, tulis secara tangan nama dan juga nombor telefon. Bagaimana data-data yang dilakukan secara manual ini boleh MySejahtera ini ambil dan juga boleh memproses supaya dapat mengenal kontak-kontak rapat mereka, dan bagaimana agaknya dari segi pengakhiran data-data yang diambil secara manual ni?
untuk KKM dan juga untuk MKN sendiri memastikan dapat kontak dan sebagainya? Okey, pada masa ini kita tidak atau pihak kerajaan atau pihak KKM tidak mengambil data-data yang ditulis oleh pemilik-pemilik premis. Mungkin bila ada penularan di premis-premis tersebut satu hari nanti buku rekod itu akan diambil untuk contact tracing. Tapi untuk pada masa sekarang tiada apa-apa tindakan untuk integrate atau sepadukan pendekatan menulis itu dengan aplikasi MySejahtera. Jadi saya dengan ini mengambil peluang ini untuk menyeru kepada semua pemilik premis dan rakyat untuk turunkan aplikasi MySejahtera ini untuk membantu kerajaan mengambil tindakan yang lebih cepat. Encik Masya, saya ingin berbalik kepada pembukaan pintu sempadan negara ini. Okey, tadi kita bincangkan pelancong ataupun mereka daripada luar negara masuk ke dalam Malaysia. Tetapi bagaimana pula kalau jika rakyat Malaysia yang untuk keluar negara, ada tak macam MySejahtera ini boleh diguna pakai di luar negara dan sebagainya, ataupun kita ada buat kolaborasi untuk berkongsikan data-data ke mana rakyat Malaysia pergi di luar negara itu dengan negara-negara yang telah pun membuka pintu sempadannya untuk kita? Ya. Pada masa ini kita hanya mengawal untuk yang masuk ke dalam negara sahaja. Tapi aplikasi ini boleh digunakan di mana-mana di seluruh dunia. Oh, dan ada tak macam satu aplikasi yang bersifat universal, yang mana kalau tak salah saya WHO sendiri pun ada bangunkan aplikasi COVID-19 ini. Adakah ia dapat membantu menjalinkan kerjasama dengan kita? Setakat ini tiada. Setakat ini tiada, Ya. Okey, baiklah. Baik, Encik Masya, tadi kita dah bercakap lebih panjang. Ini yang menjadi daya penarik orang untuk mendownload ataupun untuk membuat turun aplikasi MySejahtera ni. Dari mana kerajaan telah pun mengumumkan akan memberikan RM50 secara e-wallet apabila mereka membuat turun aplikasi MySejahtera. Dapat diperincikan? Okey, terima kasih. Satu ingin saya tekankan bahawa MySejahtera ini bukannya satu perkhidmatan e-wallet. Kerajaan memutuskan supaya setiap penerima RM50 melalui e-wallet tersebut hendaklah memuat turun dan mendaftar dengan MySejahtera. Jadi pembayaran RM50 itu masih melalui perkhidmatan e-wallet yang sedia ada. Jadi sebelum pembayaran dibuat, perkhidmatan e-wallet tersebut akan menyemak dengan MySejahtera sama ada individu tersebut telah mendaftar dengan MySejahtera atau tidak. Jika mendaftar, pembayaran akan dibuat. Jika tidak, individu tersebut akan diminta supaya memuat turunkan MySejahtera terlebih dahulu. Jadi saya ingin kalau macam apps MySejahtera dan aplikasi-aplikasi lain yang dibangunkan, sebab berdasarkan pakar-pakar kesihatan seluruh dunia pun kita berkemungkinan akan hidup dengan COVID-19 dalam tempoh 5 tahun lagi akan datang, walaupun vaksin itu mungkin kemungkinan besar dijumpai pada awal tahun depan ataupun pertengahan tahun depan, dan nak sampai Malaysia vaksin tu dengan cara rawatannya yang masih lagi kita tidak dapat bukti yang sahih rawatan COVID-19 bagaimana. Jadi ini membuatkan kebarangkalian COVID-19 di Malaysia ini akan ada lebih lama, dan kita sangat-sangat bimbang dengan sekiranya wujud kluster-kluster baru, gelombang kedua yang sedang pun dihadapi oleh Korea Selatan. Jadi adakah apps MySejahtera ini akan masih digunakan ketika mana tahun-tahun mendatang, dan juga kalau kata kita dah berjaya tangani COVID-19, mencapai angka sifar dan juga pesakit di hospital telah pun tiada, adakah aplikasi ini masih lagi akan berjalan seperti biasa atau bagaimana? Okey, kerajaan belum memutuskan sama ada untuk meneruskan penggunaan aplikasi ini secara berterusan. Tapi saya nampak berdasarkan keberkesanan aplikasi ini pada masa sekarang, membantu kerajaan, membantu rakyat, ia mungkin boleh diteruskan. Ini bukan sahaja untuk menangani penyakit COVID, pandemik COVID ini, tetapi contohnya penyakit denggi yang juga sedang berkembang boleh digunakan dengan pendekatan yang sama. Baik, Encik Masya, kita pun tak banyak masa. Secara ringkasnya, boleh Encik Masya terangkan dari segi apa agaknya keperluan untuk menggunakan aplikasi MySejahtera ni, dari segi telefon pintar yang bagaimana, dan juga bagaimana mereka boleh memuat turun aplikasi ini. Adakah ia akan dimuat turun secara percuma? Mungkin dapat jelaskan secara ringkas sebelum kita mengakhiri ini. Okey. Aplikasi MySejahtera ini adalah percuma, boleh dimuat turun melalui
store Apple Store, Google Store, Huawei Gallery seperti biasa. Dan selepas download tersebut perlu berdaftar. Selepas download mendaftar, mengisi partikular butiran diri, nama, IC number dan alamat dan login. Selepas login menjawab soalan-soalan asas kesihatan. Itu saja. Okey, baiklah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Encik Mat Shah Nuri Mat Zain, Ketua Eksekutif Agensi Keselamatan Cyber Negara NACSA daripada Majlis Keselamatan Negara atas berkongsi segala maklumat yang kita ingin tahu berkaitan dengan aplikasi MySejahtera. Ini adalah masanya untuk semua 30 juta rakyat Malaysia kena ada aplikasi ini, muat turun, download. Ini adalah ketika mana kita melawan musuh yang kita tidak nampak. Jadi aplikasi ini sangat penting dalam membantu pengesanan kontak rapat dengan lebih cepat dan juga efisien, dan sama-sama kita bantu petugas Barisan Harapan yang telah pun bekerja keras tungkus lumus sejak daripada PKP dilaksanakan merawat pesakit-pesakit COVID-19 yang ada di Malaysia dalam usaha kita memerangi COVID-19 itu sendiri. Terima kasih sekali lagi kepada Encik Mat Shah. Sekian daripada saya Hafizah Zaman dan juga saya Hafizul Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.